Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hasri Husaini Bendul, nombor matriks 282299. Pada hari ini akan menerangkan berkenaan tajuk pembentangan kumpulan kami, iaitu mengenal pasti cukai pendapatan individu di negara USA. Bahagian A, apa itu cukai pendapatan individu? Merujuk kepada kategori cukai yang dikenakan kerajaan ke atas pendapatan yang dibuat oleh individu, perniagaan dan entiti lain yang berada di bawah bidang kuasa mereka. Pembayar cukai dikehendaki oleh undang-undang untuk mengemukakan penyata cukai pendapatan tahunan untuk memastikan jumlah cukai yang terhutang oleh mereka. Pada tahun 1862, untuk menyumbang kepada pembiayaan perang saudara, Kerajaan Amerika Syarikat mengenakan cukai pendapatan pertama di negara itu. Yang kedua, selepas tamatnya perang, cukai telah dihapuskan. Bagaimanapun, berikutan penggunaan Akta Hasil 1913, ia dikuatkuasakan semula. Pada tahun yang sama, Borang 1040 mula-mula disediakan. Seterusnya, tujuan cukai. Tujuan cukai adalah untuk menjana sebahagian besar wang yang digunakan untuk penambahbaikan dan penyelenggaraan infrastruktur awam seperti jalan raya. Selain itu, pembiayaan perkhidmatan awam termasuk sekolah, perkhidmatan, kecemasan dan program kebajikan. Antara lain, apabila kita mendengar istilah cukai, fikiran kita segera tertuju kepada cukai ke atas pendapatan, sama ada cukai pendapatan peribadi, cukai pendapatan korporat dan sebagainya. Seterusnya, cukai terbahagi kepada tiga, iaitu cukai ke atas pendapatan individu. Bermaksud, cukai yang dikenakan ke atas individu juga boleh dirujuk sebagai cukai pendapatan peribadi. Upah gaji dan apa-apa bentuk pendapatan lain yang diperolehi daripada individu tersebut. Dalam kebanyakan kes, negeri yang mengenakan cukai ini kepada penduduknya, majoriti orang tidak perlu bayar cukai. Cukai ke atas keseluruhan pendapatan mereka kerana mereka layak mendapat pengecualian cukai. Seterusnya, cukai terbahagi kepada tiga, iaitu cukai ke atas pendapatan individu. Bermaksud, cukai yang dikenakan ke atas individu juga boleh dirujuk sebagai cukai pendapatan peribadi. Upah gaji dan apa-apa bentuk pendapatan lain yang diperolehi daripada individu tersebut. Dalam kebanyakan kes, negeri yang mengenakan cukai ini kepada penduduknya, majoriti orang tidak perlu bayar cukai. Cukai ke atas keseluruhan pendapatan mereka kerana mereka layak mendapat pengecualian cukai. Yang kedua, cukai ke atas pendapatan daripada perniagaan. Pendapatan daripada syarikat, perkongsian, kontraktor yang bekerja sendiri dan perusahaan kecil tertaluk pada cukai oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri IRS. Perusahaan membayar cukai pendapatan ke atas pendapatan mereka yang bergantung pada struktur syarikat. Pendapatan perniagaan dilaporkan sama ada oleh perbadanan, pemilik dan perbendaraan. Yang ketiga, cukai ke atas pendapatan di peringkat negeri dan tempatan. Majoriti negeri di Amerika Syarikat mengenakan cukai ke atas pendapatan peribadi individu. Sebaliknya, penduduk Alaska, Florida, Nevada, Dakota Selatan dan sebagainya tidak perlu membayar sebarang cukai pendapatan peribadi di mana-mana daripada 8 negeri ini. Pada 1 Januari 2021, negeri tersebut menghapuskan cukai dewan yang merupakan cukai ke atas dividen dan faedah. Seterusnya, kadar cukai. Golongan cukai yang tertaluk kepada kadar 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% dan 37% jika pendapatan persekutuan tidak akan merubah antara tahun cukai 2022 dan 2023. Kadar cukai marginal tertinggi untuk individu ialah 37% pada tahun 2022.
dengan pengecualian tertentu termasuk keuntungan modal jangka panjang dan dividen yang layak. Terdapat 7 kurungan cukai pendapatan persekutuan yang berbeza di Amerika Syarikat masing-masing dengan kadar yang berbeza, iaitu 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% dan akhir sekali 37%. Kemudian kadar cukai 10% dikenakan kepada semua pendapatan bagi individu yang membayar cukai sahaja, iaitu antara 0 hingga $10,275 US. Kemudian kepentingan cukai. Cukai merupakan salah satu penyumbang utama kepada kemakmuran sesebuah negara. Cukai amat diperlukan untuk kerajaan mana-mana negara. Selaras dengan kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan pada 17 Disember 2021, kutipan cukai langsung bersih sebanyak Rs 9,45,276 crores seperti pada 16/12/2021, termasuk cukai perbadanan CIT pada Rs 515870.5 crores. Setelah bayaran balik dan cukai pendapatan peribadi PIT, termasuk cukai transaksi khidmatan STT pada Rs 429,406.1 crores setelah bayaran balik. Okey, seterusnya adalah kepentingan cukai. Cukai adalah amat penting untuk pertumbuhan sebuah ekonomi negara. Untuk mencapai objektif keseluruhan masyarakat yang berjaya, cukai berfungsi dengan baik dan teratur adalah penting untuk mencapai program penyedia perkhidmatan dalam bidang kesihatan, pendidikan, infrastruktur dan kawasan lain. Selain itu, cukai juga membantu menilai kesahihan sebuah kerajaan. Kalau cukai tinggi, kesahihan sebuah kerajaan itu dinilailah dari kadar cukai pendapatan negara. Okey, seterusnya ialah cukai juga menggalakkan pentadbiran sumber cukai yang cekap dan secara amnya pengurusan kewangan awam yang cemerlang. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ialah kepentingan cukai juga. Seterusnya ialah cukai penting untuk pelaburan sebuah negara. Pelaburan sebuah negara dan pengembangan perniagaan. Perniagaan mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk beroperasi di luar ekonomi formal, di lokasi yang mempunyai kadar cukai yang tinggi. Okey, kadar cukai yang lebih tinggi dikaitkan dengan penurunan dalam bidang firma formal serta pelaburan swasta. Okey, seterusnya adalah cukai juga menyokong dalam pertumbuhan sektor ekonomi swasta dan performalan firma dengan mengekalkan kadar cukai pada setiap pendapatan perniagaan kecil dan sederhana. Dan seterusnya adalah menyumbang kepada banyak pendapatan cukai. Seterusnya, cukai memberi kelebihan kepada masyarakat. Memfahamkan penyata cukai pendapatan seseorang bukan saja diperlukan, tetapi juga membantu orang yang memperoleh gaji yang tertaluk kepada cukai kerana mereka dianggap melebihi ambang untuk jumlah pengecualian standard. Ini adalah benar walaupun amaun cukai yang terhutang selepas potongan adalah sama dengan sifar. Walau bagaimanapun, jika pendapatan anda kurang daripada siling untuk pengecualian asas, anda masih harus membayarkan cukai anda kerana berbuat demikian mempunyai faedah. Setiap pembayar cukai mendapat keuntungan dalam beberapa cara atau yang lain sebagai hasil langsung atau tidak langsung daripada cukai yang mereka bayar. Jika rakyat di negara ini melihat membayar cukai sebagai penyumbang kepada kemajuan negara mereka, maka kerajaan akan mempunyai insentif untuk mengekalkan kadar cukai yang rendah. Kesimpulannya, individu warga negara mampu memberi sumbangan kepada perkembangan negara. Pembayar cukai digalakkan oleh kerajaan untuk menyerahkan pembayaran mereka tepat pada masanya kerana berbuat demikian memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi negara. Jika anda membayar cukai dan menyumbang kepada kemakmuran negara, seperti yang anda lakukan setiap kali anda memfailkan pulangan anda, negara akan terus makmur. Sumbangan anda kepada kemajuan negara dalam bentuk pembayaran cukai dicerminkan dalam peningkatan hasil yang terakur oleh kerajaan hasil daripada pembayaran ini. Sekian, terima kasih.